Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-64. Malaysia prihatin. Alhamdulillah hari ini kita merayakan, kita dapat juga merayakan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-64 dan hari ini kita bersama-sama untuk siri wacana Bicara Sastra Dondang Puitika Melaka, satu program yang besar, dan program ini adalah sempena sambutan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-64 dan sebenarnya juga untuk hari ulang tahun Ikatan Persuratan Melayu yang ke-70 ya. Syabas saya ucapkan. Dan pada siang tadi kita telah pun membicarakan tentang tokoh sastrawan Melaka iaitu Allahyarham Datuk Mokhtar Yassin ya. Dan malam ini pula kita akan menyaksikan satu lagi persembahan khas Dondang Puitika Melaka yang dipancarkan buat pertama kalinya ya secara dalam talian, dan program ini merupakan program anjuran Ikatan Persuratan Melayu dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Melaka dan Meja Pujangga serta dengan kerjasama dan sokongan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan serta Taman Mini Malaysia dan Mini ASEAN ya. Sebelum itu izinkan saya membacakan sedikit pantun. Biasalah kita orang Melaka mesti buka dengan pantun ya. Gugur melata si daun ara, pangkal bertemu berserak-serakan. Bismillah kita pembuka bicara, majlis ilmu kita mulakan. Ambil pelita di tangan dara, dipasang tetamu, sumbunya basah. Bicara kita ikatan saudara, ibarat bertemu setelah berpisah. Syukur kita hadirin sekalian yang amat saya hormati, kita sangat bersyukur pada hari ini kita berjaya mempertemukan ketiga-tiga tokoh yang amat bermakna dalam perkembangan sastra, seni dan budaya di negeri Melaka khususnya. Yang amat saya hormati Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Datuk Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar daripada Lembaga Bahasa Melayu Melaka. Yang Berbahagia Datuk Wira Haji Osman Muhammad yang mewakili dan juga tokoh kepada Persatuan Penulis Negeri Melaka ya. Serta Tuan Haji Razak Adam kita untuk ikatan merupakan ketua satu Ikatan Persuratan Melayu. Jadi selamat datang, alhamdulillah ketiga-tiga ya, Tan Sri, Datuk Wira dan juga Tuan Haji Razak ya. Dan hari ini amat bermakna sekali sebab kita nak mengupas ataupun kita nak memperkatakan ya, nak membicarakan tentang perkembangan sastra budaya di negeri Melaka sejak sebelum kemerdekaan, semasa kemerdekaan dan juga kini setelah orang kata masa kinilah dengan apa yang telah berlaku sekarang ya, dengan keadaan pandemik dan sebagainya. Mungkin kita boleh minta dimulakan dulu oleh Tuan Haji Razak ya. Silakan Tuan Haji. Okey, terima kasih Cik Zina, aku moderator pada malam ini. Jadi yang berbahagia Tan Sri Profesor Datuk Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar, Ketua Satu Lembaga Bahasa Melayu Melaka. Yang berbahagia Datuk Wira Haji Osman Muhammad, Penasihat Persatuan Penulis Negeri Melaka. Okey. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan ketiga-tiga penulis ketua bagi Persatuan Penulis. Okey. Diketemukan pada malam ini dalam satu acara yang saya fikir amat bermakna, juga bersempena dengan 70 tahun penubuhan IPM ya. Jadi siri wacana Bicara Sastra ini diadakan bersempena dengan Dondang Puitika Melaka. Jadi selaku badan yang tertua ya, telah ditubuhkan sejak 1950 lagi ya. Jadi pada malam ini saya akan terangkan bagaimana perkembangan yang melibatkan dahulu, kini dan akan datang. Akan datang tu harapanlah ya. Jadi saya akan menyorot kisah bagaimana penubuhan IPM itu sendiri yang merupakan badan tertua di Malaysia ya, yang dilahirkan pada 1950 ya. Jadi kalau kita lihat kalau dari perspektif dahulu ya, iaitu persatuan ini telah ditubuhkan pada tahun 1950 hasil inisiatif segolongan anak muda. Ya, anak muda yang memikirkan bahawa pada masa tersebut dalam keadaan negara masih dijajah oleh British. Ya. Jadi bagaimana akal untuk menyatu padukan bangsa Melayu dan persuratan Melayu. Ya. Jadi
tokoh kewartawanan dan guru-guru pada masa itu berperanan, berperanan besar bagi penubuhan badan ini. Okey, jadi ketua satu IPM pada masa itu, okey, tokoh kewartawanan iaitu Muhammad Yusof Harun, yang menjadi ketua satu IPM bermula 1950 hingga 1983. Jadi antara objektif penubuhan IPM itu sendiri ialah untuk menjadi pemangkin kepada perkembangan bahasa dan persatuan Melayu sesuai dengan pengiktirafan kerajaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Selain itu, objektif penubuhan IPM ini juga ialah untuk usaha meningkatkan mutu dan taraf persuratan Melayu ke peringkat antarabangsa serta memperjuangkan kebudayaan Melayu sebagai teras kebudayaan Malaysia. Dan yang ketiga ialah menyatukan menyatukan individu, golongan penulis serta peminat sastra yang terlibat dalam persuratan, kesusastraan, bahasa dan kebudayaan demi kepentingan masyarakat dan negara. Maksudnya ialah sastra itu tidak boleh terpisah, tak boleh terpisah daripada masyarakat itu sendiri. Jadi dia dulu ada seni untuk seni dan seni untuk sastra. Jadi kita lihat itulah penubuhan IPM. Jadi IPM ini ketua satunya pada masa tersebut ialah tokoh kewartawanan iaitu Muhammad Yusof Harun, dan kemudian diikuti oleh Asmat yang mengetuai IPM daripada tahun 1983 hingga 1998. Dan kepimpinan IPM ini banyak kita lihat diterajui lah oleh wartawan dan guru-guru, tapi untuk pengetahuan, ramai penulis-penulis hebat lah pada masa itu yang bergiat cergas di Melaka sebenarnya. Melaka ni tidak ketandusan penulis sejak zaman dahulu lagi. Kita tidak ketandusan penulis. Jadi penggiat seni kita pun ramai. Okey. Jadi keahlian IPM ini sebenarnya agak unik sedikit, kerana mereka yang nak mengikuti IPM mesti ada sokongan dia, penyokong dia, dan salah satu syaratnya ialah minat, minat kepada sastra budaya. Kalau tak minat tak boleh. Jadi dengan adanya minat itu, kalau belum menulis, jadi kita harapkan supaya apabila mereka masuk dalam pesantren IPM, akhirnya minat tu akan datang, dan seterusnya mereka akan jadi penulis dah. Itu harapan kita. Jadi dalam IPM ni, kalau kita lihat, IPM banyak menganjurkan kursus-kursus, kursus-kursus penulisan, dan kita juga membuat yang tidak kita lupakan dalam IPM ini ialah sebagai contohnya ialah kursus untuk pengurusan organisasi. Kita ada dua. Satu ialah kursus untuk penulisan, kerana ramai dalam kalangan anggota IPM itu penulis. Jadi kita gunakan kepakaran mereka untuk berkongsi ilmu dan meningkatkan ilmu yang ada pada mereka. Tak kira lah sajak ke, cerpen ke, novel dan skrip drama. Sekarang ni banyak yang skrip drama lah. Jadi di samping itu, IPM juga tidak lupa untuk memastikan bahawa adanya kesinambungan dalam pengurusan organisasi IPM. Jadi kita mengadakan kursus-kursus untuk pengurusan organisasi. Kita beri pendedahan kepada golongan-golongan muda, maksud yang lama lah, bagaimana nak menguruskan kewangan dan bagaimana nak menguruskan projek. Jadi saya ingat dulu apabila bersama dengan Allahyarham Datuk Mokhtar, jadi Man, Money and Management, dia selalu ulang itu. Man, Money, Management. Jadi saya pun kadang-kadang beberapa kali dia ulang. Jadi sebenarnya bila nak menguruskan persatuan tu ataupun salah satu program, itulah tiga utama yang perlu ada. Jadi
sebab itulah kami tak lupa untuk mengadakan kursus-kursus organisasi ini, ya. Ya. Jadi dalam IPM juga kita lihat untuk aktiviti IPM ni kita juga bekerjasama, ya. Apabila saya mengambil alih IPM sebagai ketua satu, jadi saya cuba nak mengantarabangsakanlah IPM, ya. Tekad saya nak mengantarabangsakan kerana pemantapan IPM telah dibuat oleh ketua-ketua satu sebelum ini. Dah mantap dah, ya. Asmat dah mantapkan dulu, ketua satu yang pertama dulu, dan Dato' Mokhtar dah mantap dah. Jadi kita nak pergi jauh, kita pergi ke peringkat antarabangsa. Jadi kita mengadakan kerjasama strategik, ya. Saya namakan kerjasama strategik dengan persatuan-persatuan lain, badan-badan lain, dan kita mengadakan kerjasama strategik dengan Kalam, ya. Kita adakan sebagai contohnya kunjungan budaya daripada bangsa Moro Filipina, ya. Bangsa Moro Filipina kita adakan pada 11 Ogos 2018. Ya, mereka datang ke sini dan kita raikan, ya, kita buat pertukaran budaya. Di samping itu pada September 2018 kita adakan juga program pertukaran budaya dengan peserta-peserta dari Brunei, Kemboja, Tanzania, Timor Leste, Turkmenistan dan Bosnia, ya. Jadi mereka datang ke Melaka, jadi kita raikan dan kita adakan pertukaran budaya juga. Okey. Di samping dengan perkumpulan Rumah Seni Asnur dari Indonesia, yang dia punya keanggotaannya terdiri daripada peserta penulis dari Indonesia, Singapura dan Brunei, ya. Dan dalam masa yang sama kami juga memberi pendedahan kepada ahli-ahli kami, iaitu kita tahu bahawa dalam kalangan penulis-penulis kita ni pelbagai. IPM tidak kata menghadkan bahawa kita harus menulis novel dewasa atau novel berat, tidak. Kita meraihkan kepelbagaian, ya. Jadi kita telah mengadakan Kembara Sastra dari Pulau ke Pulau pada 17 Mei 2014, ya. Jadi kita pergi ke Pulau Besar, ya. Jadi di situ kita lihat, nanti saya akan ceritakan bagaimana terbitnya hasil penulisan walaupun genre seram, ya. Kita ada Maria Kajiwa, ya, genre seram. Jadi idea-idea datang daripada kembara-kembara ini, ya. Kita adakan Kembara Sungai Linggi pada tahun 2015 dan 17, ya. Jadi selain daripada itu kita juga mengadakan Hari Keluarga IPM untuk merapatkan sesama ahli, ya. Kita telah mengadakan di Parit Penghulu dan di Kuala Linggi, ya. Di samping itu juga kita juga tidak lupa mengadakan Kembara Sastra ke Bukit Tinggi, ya. Kita melihat bagaimana di lawatan ke Rumah Hamka, ya, di Bukit Tinggi. Jadi ini semua kita tujuannya kita nak memberi pendedahan pada peringkat dululah awal, ya. Dan kita juga membentuk satu kumpulan, ya, ada dalam kalangan ahli ataupun yang ingin menganggotai IPM tetapi malangnya umur mereka tidak memungkinkan untuk mereka menjadi ahli IPM, muda sangat, ya. Jadi kita di IPM telah membentuk Genwi, ya, Genwi Generasi Warisan IPM, ya. Jadi sekarang ni kita ada 20 orang, ya. Jadi Genwi ini peranannya ialah kita nak membentuk dia sebagai warisan pelapis, ya, sebab kita tahu bahawa kita pun satu masa nanti akan meninggalkan juga, ya, sama ada faktor umur, ya. Jadi kita menyediakan barisan pelapis ini dan kita beri pendedahan dan khusus kepada ahli muda ini, ya, tentang penulisan. Itu ialah untuk dahulu, ya. Dan bagaimana dengan sekarang? Ya, sekarang ini pula kita lihat COVID-19, ya. Jadi COVID-19 ni melanda. Adakah kita perlu berhenti daripada bersatuan ataupun mengadakan aktiviti? Jadi saya selalu tekankan kepada ahli-ahli IPM bahawa kita terpaksa menerima COVID-19 ni. Nak tak nak kita terpaksa menerima. Kita tak boleh menunggu sehingga COVID-19 ni tak ada. Sebab itulah di IPM kita mengadakan
bengkel-bengkel secara dalam talian. Jadi mungkin otai-otai ataupun orang lama ni dia tak dapat mengikuti dengan baik program-program yang dianjurkan, tetapi kita di IPM berasa amat bertuah kerana ada orang-orang muda, ahli-ahli yang muda yang mahir ICT. Contohnya Muhammad Idham pada malam ini. Jadi mereka dia sangat mahir. SU1 saya, Cik Hidayah, dia mahir juga. Ramai lagi lah yang muda. Jadi mereka inilah yang kita jadikan sandaran untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti online, khusus antaranya persembahan-persembahan dengan cara baru, norma baru. Dan selain itu kita juga berbincang dengan rakan-rakan strategik yang lain. Contohnya JKKN sendiri, partnership bagi IPM, DBP, Gapena, kita ada juga Paksi, Ziarah Karyawan dan UTM pada masa sekarang. Jadi kita mengadakan kerjasama dengan rakan strategik ini. Contohnya kalau dengan UTM, kita cuba memastikan bahawa setiap ahli IPM tu dapat menghasilkan sebuah buku. Kita tengah bekerja keras ke arah itu. Memang ramai ahli IPM ada karya, tetapi karya eceran. Jadi kita nak supaya setiap ahli IPM ada sebuah buku, antologi contohnya. Jadi kita pandu ahli-ahli kita supaya akhirnya dapat menjadikan karya-karya eceran mereka itu menjadi sebagai sebuah buku. Kerana kita beranggapan bahawa apabila mereka dapat jadikan sebagai sebuah buku, maka pemikiran mereka dapat dikaji dan sumbangan mereka lebih dapat diberikan kepada masyarakat bila dikaji dan disebarkan kepada masyarakat. Itu ialah untuk sekarang lah. Manakala untuk akan datang, apa harapan IPM akan datang, hala tuju dia. Jadi kita telah menyediakan landasan kepada ahli-ahli muda kita, bagaimana nak memimpin, bagaimana nak menguruskan organisasi. Jadi untuk akan datang, Cik Zlina, saya pernah pergi ke Museum of Housing and Living di Tokyo, dan pernah juga lah berpeluang ke Huashan Art and Culture Park di Taiwan pada tahun 2019. Jadi saya lihat Jepun dan Taiwan ni dia sangat mengambil peran tentang seni dan budaya. Seni dan budaya sangat mengambil peran. Jadi alangkah bagusnya kalau di Melaka kita dapat di pinggir Sungai Melaka tu, di pinggir Sungai Melaka tu ataupun di Pulau Melaka tu, ada satu tempat di mana masyarakat seni dapat berkumpul, dapat mempamerkan, dapat mengadakan persembahan. Janganlah JKKN marah pula dekat Aero ni ada, kenapa tak nak pergi ke sana. Tapi kita beranggapan bahawa di situ ialah tempat perkumpulan. Jadi kita nak menyemarakkan lagi seni dan budaya. Jadi itu harapan kita. Jadi kalau misal kata suatu masa dahulu suara anak alam, contohnya di Kuala Lumpur, sampai dapat rumah di Aswara, dululah tapak rumah dia. Jadi mampu melahirkan contohnya Datin Muhyiddin, Mustafa Haji Ibrahim, sastrawan negara Siti Zainon, Abdul Ghaffar Ibrahim. Jadi mereka-mereka ini lahir daripada kumpulan anak alam. Anak alam. Jadi kenapa tidak di Melaka kita mengadakan tempat seperti itu, di mana seni dan budaya ini dapat diadakan satu tempat berkumpul, di Bandar Ilir ke, jadi secara tidak langsung kegiatan kita, tak kira lah penama ke LBM ke, dapat berkumpul di satu tempat dan kita mengadakan aktiviti setempat. Jadi secara tidak langsung Melaka akan lebih gemilang sastra dan budayanya. Dan untuk yang Melaka ini juga, kalau kita lihat sastrawan Melaka ni yang terakhir daripada kerajaan diberi Datuk Tan Sri 2009, kita dapat sastrawan Melaka, Allahyarham Datuk Mokhtar.
Jadi 2009 tu dah terlampau lama. Ya. Jadi kita mengharapkan supaya Kerajaan Melaka dapat membuat anugerah sastrawan Melaka yang baru. Dah lebih 10 tahun. Jadi itu harapan kita lah yang akan datang. InsyaAllah saya fikir penama LBM dan Melaka akan cuba berusaha lah memastikan bahawa sastrawan Melaka ni dapat dihidupkan kembali, anugerah sastrawan Melaka. Kerana negeri-negeri lain pun dah banyak dah buat. Kita dah melangkau jauh, dah lama dah tak mengadakannya. Okey. Dan akhir sekali Cik Zlina Ya, saya. Kami di IPM mengharapkan supaya IPM ini kekal relevan perjuangannya seiring dengan peredaran masa, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Itu tadi perkongsian tentang perkembangan IPM daripada gabungan guru-guru bahasa sastrawan anak-anak muda yang minat dalam bidang sastra dan seni budaya sampailah ke hari ini di mana perkembangan itu kita lihat dengan lebih meluas selaras dengan kemajuan teknologi. Apatah lagi apabila pandemik berlaku, kemajuan teknologi ni amat membantu untuk kita terus berkarya dan menyemarakkan lagi aktiviti dalam talian, sastra dalam talian Contohnya pada malam inilah sebentar nanti kita akan menyaksikan Dondang Putika satu-satunya persembahan dari Melaka persembahan secara atas talian, persembahan sastra budaya kita gabungkan ada tari ada puisi, ada lagu-lagu puisi, ada lagu-lagu berkaitan orang sayang seni berbahasa kita letakkan di dalam satu persembahan khas Jadi itu satu perkembangan yang baik. Baik, kita pergi kepada Datuk Wira Osman Muhammad sebagai penasihat dan juga tokoh Persatuan Penulis Negeri Melaka. Silakan Datuk Wira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Cik Zlina, sahabat saya Tan Sri Latif Bakar, Dr. Latif Bakar, Dr. Haji Razak. Sebelum dulu saya ucap terima kasih atas jemputan pada malam ni. Persatuan Penulis Negeri Melaka Penama ini ditubuhkan pada 1970. Iaitu 10 hari sebelum tertubuhnya Gapena. Jadi kita awal 10 hari lah. Tapi dilagangkan pada tahun 69. Dilagang pada hujung 69 selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 69. Tapi ditubuhkan pada 13 bulan Oktober tahun 1970. Dan kita berbeza sikit, kita ni lebih kepada orang muda. Penulis-penulis muda, ada wartawan, ada juga penyajak, penyair dan berbagai kumpulan yang menyertai penama. Dan seperti yang Saudara Razak sebut tadi, saya orang yang pertama jumpa Haji Yusof Harun, arwah Yusof Harun pada 1973. Ketika umur saya 21 tahun. Di rumahnya di depan Radio Malaysia Mata Kucing. Saya jumpa dia, masa tulis ketua satu IPM lah. Dan kemudiannya saya jumpa dengan Datuk Borhan Mat Yaman. Arwah juga, Datuk Wira Borhan Mat Yaman. Selain daripada beliau, ada lagi seorang orang Jasin, namanya Ismail Ahmad Ajikik. Itu juga tokoh budaya kita. Tan Sri Aziz Tapa, arwah Tan Sri Aziz Tapa. Tan Sri Aziz Tapa ni guru saya lah. Beliau di samping menjadi guru, beliau juga adalah seorang tokoh budayawan. Dan yang disebut tadi Asmat Asmat nama penuhnya Abdul Samad Ahmad. Dan dialah orang yang pertama mencetuskan sebuah akhbar di negeri Melaka ini, namanya Medan Rakyat. Jadi saya terbitkan sebuah akhbar kerajaan pada 1982, Suara Melaka. Sebelum tu ada khabar nasional, memang adalah utusan Melayu, Jawi, warga dan sebagainya lah. Tapi khabar untuk peringkat negeri dilupuri oleh saudara Asmat ataupun Abdul Samad Ahmad dengan nama Medan Rakyat. Saya termasuk dalam sidang pengarang bersama arwah Hamid Jins dan arwah Salim Kasim. Dan kita memuatkan berita-berita khusus untuk Melaka saja. Dan di samping itu kita ada nama yang tak boleh dilupakan juga, Cikgu Semandros.
orang terkam menerusnya juga ahli persatuan, kemudian Tan Sri Latif masa tu di universiti lagi. Tan Sri Latif juga dah di budayaan itu. Jadi banyak kegiatan yang disebut oleh Saudara Razak tadi kita dah buat. Saya buat dulu pada tahun 70-an, 80-an, kita buat perjumpaan budaya, pesta budaya ni, sebelum pesta budaya Melaka kita buat dulu perjumpaan persembahan budaya di kaki Bukit Saint Paul pada setiap minggu. Di Bukit Saint Paul tu kita ada baca sajak, puisi, ada persembahan macam-macam persembahan lah. Setiap minggu. Kemudian 8 tahun kita mengadakan pesta Sungai Melaka, baca puisi sempena pesta Sungai Melaka. 8 tahun. Masa saya jadi speaker dulu lah. Dan semuanya ni kita dah buat dulu. Kita ada juga pertemuan dengan Yang Dipertua Datuk Bandar, kita sebut temuan ni bincang masa. Kadang-kadang situasi yang salah digunakan oleh kedai-kedai seperti di Kampung Hulu, di Bunga Raya. Jadi kita bincang dengan Yang Dipertua Majlis Daerah dan juga Bandar MBMB, masa tu MBMB lah. Dan semuanya ini kita dah lakukan. Cuma era ini sekarang ni berubah sikit lah. Dalam era sekarang ni kita gunakan Google aja. Ada juga ada program-program. Masuklah hari tu kita buat untuk Palestin baca Yasin, tahlil, cara Google lah ahli-ahli. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang kita adakan. Untuk makluman, pada tahun 1972 saya berjabat Ketua Menteri. Saya kumpulkan tokoh-tokoh budaya ini, itu termasuklah dari tiga-tiga badan ni, untuk menubuhkan Majlis Kebudayaan Negeri Melaka. Masa itu Tan Sri Rahim sebagai Ketua Menteri. Dengan pertemuan itu beliau bersetuju saya Majlis Kebudayaan Negeri ditubuhkan dan sekretariatnya adalah JKKN. Saya ingat masa itu Cik Bahar jadi pengarah JKKN. Kemudian lepas tu arwah Puan Sumaini. Dia banyak main peranan ni, arwah Puan Sumaini lah. Jadi di Majlis Kebudayaan Negeri ini dianggoti oleh semua badan-badan, bukan saja badan penulis, masuklah persatuan-persatuan gasing, persatuan silat, macam persatuan di bawah Majlis Kebudayaan Negeri. Kemudian di Penama pula kita ada pengasasnya Nur SM atau nama penuhnya Sabtu Manam. Kemudian diikuti dengan Dr. Osman Putih, pun arwah dah. Yang masih ada Dr. Siddiq Baba. Kemudian isteri kepada Nur SM inilah Cikgu Kamariah. Dia juga orang penulis. Kemudian kita ada Raja Sabaruddin Abdullah, orang darah di Maktab Quran yang menjadi ketua 2. Saya ketua 1, beliau ketua 2. Penama. Kita ada Borhan Makzin. Kemudian Zai Hasrah, arwah Zai Hasrah ni atau nama penuhnya Zaitun Ketut, telah pun meninggal dunia. Kemudian selain itu kita ada rakan saya Haji Raus Masyam. Jadi kami semua ni berganding bahu lah mengadakan pelbagai program. Antaranya termasuklah bengkel penulisan berita, rencana, ramai tokoh dari Gapena yang kita jemput untuk mengendalikan bengkel-bengkel penulisan. Kita buat termasuklah di Solok Serompong, Tehel, di Taman Botanikal sekarang ni, di Hutan Lipur lah ketika itu. Kemudian di RTM sendiri untuk drama radio dan TV kita buat di RTM. Yang pembimbingnya Rahman Adam.
Ya. Kemudian kita ada tokoh-tokoh lain yang bantu kami daripada radio, TV, Dewan Bahasa. Saya jumpa 6 ketua pengarah Dewan Bahasa. Semasa saya menjadi ketua 1 selama 39 tahun. 6 orang ketua pengarah. Yang akhir sekali Abang Salahuddin. Dan beliau pun akan bersara pada bulan Oktober ini. Timbalan Datuk Fadilah telah pun bersara. Jadi mereka ni semula Dewan Bahasa banyak bantu kami di samping JKKN. JKKN dulu masa Puan Sumaini memang arwah Puan Sumaini memang cukup aktif. Dan sekarang ni diaktifkan oleh Puan Cik Azlina. InsyaAllah. Azlina dapat warisan arwah Puan Sumaini ni lah. Jadi kita boleh bergerak sama dengan pertolongan persatuan-persatuan yang lain. Tentang Hari Sastra Melaka dah buat 2 kali. Dah pernah jadi tuan rumah. Atau yang Latif tahulah. 2 kali kita buat Hari Sastra di Melaka di Banglo Kerajaan Tanjung Kling. Saya pun berlakon sama masa tu. Saya berlakon jadi Sultan Melaka. Wah, itu muda-muda tu. Hebat tu. Muda-muda. Akhirnya yang jadi permaisuri betul kahwin dengan saya. Wah. Panjang ceritanya. Jadi banyaklah peristiwa dalam Mesyuarat Agung Gapena kita bawa ke Melaka. Dan Cik Latif naik sebagai ketua di Melaka. Itu kebetulan saya speaker, jadi saya dapat mengaruhi kerajaan negeri untuk menentukan di samping menentukan Gapena sendiri. Kita panggil semua sekali badan-badan tulis turun di Melaka duduk di Hotel King. Kemudian kegiatan kita buat di Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka dan juga di Dewan Seri Negeri. Ketua Menteri yang rasmikan, saya tutup. Sepatutnya yang tutup Datuk Rais Hatim. Tapi Datuk Rais datang. Saya yang tutup disuruh baca ucapan. Saya tak payah baca ucapan lah. Saya cakap itu ya. Memang banyak kegiatan yang kita buat. Nama ialah 39 tahun saya di ketua 1. 3 tahun ketua 2. Sebelum tu setiausaha 1. Jadi daripada tahun 74 saya dah pegang jawatan. Sekarang jadi lembaga penasihat pula. Jadi insyaAllah ada lagi kegiatan-kegiatan. Kalau tak ada masa COVID ni banyak dah kegiatan. Kebetulan saya dilantik oleh kerajaan negeri sebagai timbalan pengurusi kepada lembaga perpustakaan Negeri Melaka. Jadi kita boleh gunakan anytime lah. Tak ada, dengan tidak ada kos. Tapi oleh kerana COVID yang melanda sekarang ni, jadi kita buat secara maya saja. Tak adalah. Kalau tidak kita boleh guna Dewan Perpustakaan tu boleh muat 200 orang. Tapi sekarang ni tak boleh bila COVID dah beransur reda esok, mungkin kita akan buat. Saya pun dah bercakap dengan Dato' Seri Utama Sulaiman Mat Ali. Saya dengan beliau supaya wujudkan semula tokoh budaya seperti yang Sir Razak sebut tadi tahun 10 tahun dulu. Dia dah setuju. Sastrawan Melaka tu. Sastrawan Melaka. Sastrawan negara. Sastrawan Melaka. Arwah Mokhtar Yassin. Arwah Datuk Mokhtar Yassin. Dan saya pun banyak belajar dengan arwah Datuk Mokhtar Yassin ni. Saya pergi rumah dia selalu di Melimau tu. Begitu juga Datuk Aziz Tapa, saya ingat arwah Aziz Tapa 2 minggu sekali saya dengan ambil izin. Masa tu pakai motor lah, pakai Vespa. 2 minggu sekali pergi. Duduk 2-3 jam menimba ilmu lah. Politik tu lain dengan Tuan Kapal Baba. Tapi dengan Tan Sri Tapa ni walaupun dia orang politik, saya banyak belajar sastra dengan budaya dengan dia. Kerana di rumah dia ada 2 almari buku-buku yang berkaitan dengan sastra budaya ni. Kalau nak buku pantun dia boleh on the spot je. Buku pantun saya ingat lebih 100 buah buku pantun dia ada. Yang Jawi ada, yang Rumi pun ada. Jadi itulah yang kami pergi selalu tu untuk dapat menimba ilmu. Jadi dengan saya masa tu aktivis. Saya lebih kata saya
aktivis lah kerana saya terlibat dalam semua bidang penulisan, bidang koperasi, bidang budaya, macam-macam persatuan lah yang saya terlibat, tapi lebih kepada aktivis. Dia tidak lebih kepada bidang tokoh, tapi saya aktif dalam bidang-bidang ini dan menganjurkan. Kebetulan saya duduk di bawah 6 ketua menteri, jadi saya dapatlah peruntukan daripada kerajaan negeri bermula dengan Datuk Seri Adib Adam, Tan Sri Rahim Tabiji, arwah Datuk Mak Zain Ghani, arwah Datuk Abu Tahar, dengan Asy Ali Rostam, sampai kepada YB Adli. Adli saya dah beberapa bulan dengan beliau. Jadi kerana kedudukan saya di pejabat Ketua Menteri itu, jadi penama dapat peruntukan dengan mudah lah. Ulur surat bukan pergi sign. Jadi sebab itulah bertahan lama lah 39 tahun. Sebab peruntukan ni memang mudah untuk penama dapat. Dan saya juga bantu juga persatuan lain. Dan Sri Latif misalnya dia buka muara Sungai Duyung. Saya ada juga buat kegiatan ke sana. Dan warga bahasa Melayu ada kedai ikan bakar kat sana. Muara Sungai Duyung. Jadi kita bantu dengan mengadakan program di sana. Jadi kalau nak cerita panjang lah cerita penama juga kan. Jadi memang tahun ni banyak nostalgia saya dengan penama. Dan sekarang pun saya masih lagi jadi lembaga penasihat. Jadi insyaAllah bila COVID ni selesai besok, banyak lagi program yang akan kita buat yang akan saya sertakan dengan 3 persatuan. Baik. Saya juga dengan FDM. Punya dulu guru saya seperti arwah Muhtar Yasin, Dr. Arun. Juga dengan Gapena, saya dengan arwah Tan Sri Ismail Hussein, lebih saya 2 tahun. Beliau pegang 3 tahun, saya pegang Gapena penama 39 tahun. Jadi memang saya cukup rapat lah. 3 ikon saya ni dalam bidang penulisan, Tan Sri Ismail Hussein, arwah, dalam bidang politik, Tuan Kapal Baba, arwah Ayahanda Razak pun adalah orang kuat Tuan Kapal Baba juga dulu. Rumah beliau dulu masih kecil lagi. Majid Tanah Jasin. Dia adalah rakan pada Tuan Kapal juga. Tinggal di Tanah Rancangan Tanah Rancangan. Jadi saya pun selalu pergi juga rumah dia bersama Tuan Kapal. Di bidang kooperatif saya berminat dengan Tuan Ku Aziz. Jadi 3 tokoh ni walaupun orang kata orang lama, tapi mereka ni evergreen. Boleh menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang. Keadaan dulu. Jadi evergreen. Kerana itu saya minati mereka ini. Jadi saya ingat cukup cakap tu banyak. Kalau saya ikut catatan saya ni banyak benda lah. Saya catat je. Nak ceritakan cerita penama pula banyak sangat. Beliau tak latih pula cerita. Gapena saya terlibat 2 kali menyelesaikan masalah. Menjadi pengerusi kepada Mesyuarat Agung Gapena apabila Tan Sri Ismail Hussein dilawan oleh Ahmad Sibi, Datuk Sibi daripada Melemel. Jadi ketika lagi buat keputusan, Tan Sri Latif cadangkan saya jadi pengurusi mesyuarat. Jadi masa tu Datuk Borhan pun saya suruh duduk. Dalam mesyuarat, saya sebagai pengurusi, saya kena tegas. Bila dia kata, cadangkan Tan Sri Ismail Hussein kerana kita duduk, kerana dah habis malam. Hari ni cadang aja. Jadi lepas tu mohon maaf kat dia lah. Dah habis mesyuarat. Beri Datuk, tadi saya jadi pengurusi, saya kena tegas. 2 kali Tan Sri Ismail Hussein ditandingi dan saya jadi pengurusi kepada mesyuarat tersebut. Jadi adalah peranan saya sikit dalam Gapena, termasuk pelaksanaan bahasa Melayu, bahasa Inggeris untuk sains dan matematik. Masa tu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Menteri Pelajaran. Dia dengan Puan Jarkasi saja 2 orang yang selalu bercakap pasal nak mansuhkan program tu. Program tu dilaksanakan oleh Tun Dr. Mahathir. Walaupun beliau bukan lagi Perdana Menteri, tapi pengaruh dia kuat.
Tan Sri Muhyiddin kata, lepas ni speaker naik dengan saya. Jadi saya naik kereta dengan dia tanya saya, Datuk masih dalam Gapena? Kata dia, saya ketua satu Gapena. Suruhlah Gapena buat sesuatu memorandum ke apa, serah dia tu untuk saya bawa pada Tuan Mahathir kerana kita nak selesaikan masalah bahasa Inggeris untuk sains dan matematik. Apa ringkasnya tak? Saya latih ringkasnya apa? Penggunaan bahasa Inggeris untuk matematik. PPSMI. PPSMI. Ya, PPSMI. Jadi saya kata boleh. Turun je dia kereta Tan Sri Muhyiddin, saya terus telefon Tan Sri Latif. Masa tu dia ketua dua. Kata Tan Sri, masa tu Datuk lagi. Datuk Latif, kita kena buat sesuatu, Gapena kena kumpulkan semua badan penulis, kita buat memorandum, kita serah pada Tan Sri Muhyiddin. Ini permintaan dia. Jadi kita buat program, Tan Sri Muhyiddin datang, kita serahkan memorandum dan akhirnya memorandum itu dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Muhammad Jarkasi kepada Tuan Mahathir dan Tuan Mahathir akui dan akhirnya dia bersetuju. Jawabnya itu adalah keputusan yang dibuat oleh Gapena. Rumusan yang dibuat oleh Gapena disetujui oleh bekas Perdana Menteri Tuan Mahathir Mohamad untuk memansuhkan PPSMI. Jadi Gapena telah main peranan penting. Jadi saya hubungi Tan Sri Latif lah pasal dia kedua ketika itu. Jadi satu kita buat simposium dengan mengumpulkan semua persatuan-persatuan dan akhirnya diserahkan pada Tuan Mahathir, PPSMI dimansuhkan. Jadi itu peranan Gapena tu. Baik. Dan dimulakan oleh penama di Melaka dan lembaga bangsa di Kuala Lumpur. Cukup setakat tu. Kalau ada tambah kemudian panjang dah cerita. Baik, terima kasih Datuk Wira. Ya, terima kasih atas perkongsian yang saya kira sangat penting ya. Yang kalau lihat susur galur perkembangan seni budaya, sastra budaya di negeri Melaka khasnya menjangkaui sampai ke seluruh Malaysia sebenarnya, dan ini saya lihat satu kepentingan yang harus kita orang kata perbanyakkan atau semarakkan ya, supaya anak-anak muda zaman sekarang faham kenapa kita perlu berpersatuan ya. Kerana persatuan ni membawa wadah rakyat ya, menjadi suara rakyat sebenarnya. Dia membawa suara rakyat untuk menjadi sesuatu resolusi baru kepada negara ya. Jadi saya terus kepada Tan Sri Latif kita. Segak orangnya masih segak lagi. Silakan Tan Sri Latif untuk berkongsi tentang Lembaga Bahasa Melayu Melaka. Silakan. Terima kasih. Selamat malam Cik Azrina, Datuk Wira dan Cik Razak. Dan syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu dan membincangkan ini platform yang pertama saya tengok, syukur. Dan saya nak ceritakan pengalaman saya, macam mana saya terlibatkan dalam berbahasa dulu sampai sekarang dan bagaimana saya dalam Gapena memainkan peranan penting. Ini semua kawan-kawan yang tolong ni. Ketika Gapena tu platform dia kat Melaka. Macam dulu Cik Gafar lah, Polisi Federal kat Melaka lah dia selalu buat dia. Saya pun Melaka. Jadi saya pun ada satu tempat di Muara Sungai Diung. Jadi cerita dia menarik. Ini penuh pengorbanan. Jadi perjuangan sebagai budayawan. Budayawan sama-sama dengan kawan. Jadi saya sebenarnya ikut perkembangan ni sebenarnya sejak tahun 1980. Sebab saya sebelum tu di Universiti Melaya. Saya giat dalam seni budaya, drama, teater, pergi round dua macam tu. Saya tak tumbuh. Tapi bila saya sudah habis tamat pada 1975, saya selalu balik Melaka tengok mak bapak saya, dan sejak saya terfikir pula daripada saya balik sampai saya melawat mak bapak saya nak giat bantu Melaka dalam kegiatan. Jadi kegiatan yang awal saya terlibat ialah Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Melaka. Jadi dia punya orang ketua pengarang Allahyarham Cikgu Suarun. Ni disebut, dia dekat mengait ni daripada tahun 50-an. Dan lepas tu bila dah berkat dalam satu sejarah, Suarun pun ajak saya masuk Lembaga Bahasa Melayu Melaka. Rupanya dia tahu terkeluar daripada IPAM konflik dalam 3 ada pergolakan ni. Jadi dia tubuhkan Lembaga Bahasa Melayu, jadi dia terbitaklah saya tolong. Jadi saya tolonglah. Saya tengok orang tua ni gigih, orang yang tapi macam mana politik berlaku tu saya tak usah fikirkan. Saya suka
cara dia punya pengorbanan jiwa dan raga dia tolong Tuhan. Dia bukan wartawan, dia adalah seorang guru dan jadi wartawan sambilan dan telah menulis sejak tahun 30-an lagi. Mahasiswa saya ada buat buku tentang Yusof Raun. Baramazin, buku kajian ada kalau dapatnya Azhar, dapat diberikan cara ni. Jadi bila saya balik ke Melaka, saya terima daripada sejarah, lembaga bahasa. Saya nak tolong adalah tak adalah fikir nak jawatan-jawatan ni, saya sibuk sebagai scholar kan. Sebab saya sampai dapat dengan Gapena mula. Gapena saya dapat dengan Ismail Hussein belum jadi jawatan apa-apa. Bila saya dah terlibat dalam lembaga bahasa, Ismail Hussein pun dah tengok ini anak muda ni baru. Sebab Ismail Hussein ni dia punya orang jatuh komiti semua tua-tua. Saya yang muda sikit. Jadi semangat itulah saya dapat ditunjukkan. Saya datang puasa tahun 84 sehingga saya menjadi ketua satu dan saya berhenti retire dengan sukarela kerana ada nak rebut-rebut puasa ni semua. Saya kata tak payahlah. Dalam hal kegiatan budaya saya dah tengok dah mengalami kawan-kawan orang tua-tua berjuang bergaduh sana terfikir kesian saya tengok dan berjuang dalam budaya duit tak dapat. Tapi penghargaan pun di kalangan kita bergaduh. Saya tak setuju. Saya ada dalam perjuangan hidup. Jadi dalam hal ini saya tahulah yang kita bergiat pertama sekali bila saya dah dengan Cikgu Yusof Harun Yasin, Cikgu, dia pun terlibat dan anak muda Osman Muhammad, dia orang muda. Jadi orang semua dah kata ini si Latif ni bergiat tahun tua. Lama betul muda. Tapi saya berfikir cara lain. Betapa dengan orang berpengalaman ni cari pengalaman, menghormati perjuangan dia. Jadi saya berfikir dah ada 3 persatuan di Melaka. Negeri kecil tapi ada 3 persatuan. Dalam Gapena Melaka yang banyak 3. Jadi saya berfikir, saya ni orang suka berfikir, duduk dengan Hussein. Jadi apa nak buat? Jadi kita kena hormati antara satu dengan lain. IPM dah lama dia dah ketua dia di tubuh ni. Dia ada niche area dia di mana cikgu dia mula-mula guru-guru main peranan. Lepas tu saya perhatikan Osman Muhammad. Ini anak-anak muda nak menarik anak-anak muda dan berbilang pun. Jadi saya tengok bila ada anak-anak muda, dia bila ada anak-anak muda seronok benda tu, anak-anak muda dia suka benda-benda teater saja. Kalau syair Dazam dia macam kita orang level lah. Jadi area. Jadi saya pula saya fikir janganlah overlapping. Kita Melayu selalu bergaduh, berpecah-pecah. Orang tu nak jadi tu, kita pun nak jadi dalam bidang pengair tu, right? Jadi saya sebagai scholar, saya fikir apa bidang yang saya boleh buat. Jadi otak saya sebagai seorang scholar lah, saya ada niche. Osman Muhammad, nama muda. Cikgu Muhtar Yasin, cikgu. Saya sebagai scholar membuat penyelidikan bersama-sama kerajaan dan sebagainya. Di samping saya mendidik anak-anak muda daripada sekolah-sekolah dan guru juga. Ini target lembaga bahasa Melaka. Sebab saya ada pegangan. Jadi bila saya dah jadi masuk dalam Gapena, bertingkat-tingkat lah. Dan saya menjadi ketua Murid Jatuh Kuasa. Lepas tu saya menjadi ketua 22 tahun. Cuba bayangkan. Dan ramai orang cucuk lawan Tan Sri. Saya kata tak boleh. Tan Sri, selagi you sihat dan kuat dan tak nyanyuk, saya tak akan lawan you. Itu saya itu fungsi kita kena ambil contoh yang baik untuk generasi akan datang. Ini asyik nak bergaduh, nak lawan. Saya bila berlawan, Datuk Wira sendiri faham, bila lawan Datuk Ahmad Sidi, orang kaya kita, lawan, itulah saya pertahankan cara dia, susun strategi dan sebagainya. Sebab dalam memimpin budaya ni, dia bukan boleh main wang ringgit, semangat dulu. Walaupun dia perlukan duit orang akan datang, akan bantu. Jadi semangat tu Ismail Hussein ni pengorbanannya paling hebat. Kesian. Kat rumah dia lah jadi pejabat. Jadi saya bila masuk Gapena, saya seolah-olah jadi mastermind. Orang kuat dia lah. Menyusun strategi. Kebetulan, kebetulan saya dekat universiti, saya punya kawan ramai di seluruh Malaysia. Dan Osman di Johor, saya dan Kasim di Perlis, yang Pahang semua. Jadi saya punya networking lah. Saya ditugaskan membuat perhubungan. Kalau Melaka, Osman Muhammad lah saya punya kawan. Dia kata, Man, you buat kerja.
Saya tak mau ikut campur. Jadi saya bila bagi-bagi, saya lebih suka dalam memimpin budaya ni kita bagi-bagi kerja. Menghormati kepakaran dan minat seseorang itu. Dan yang ketiga, membantu kerajaan. Jadi bila saya berada Satu Sejarah, melalui Satu Sejarah saya dilantik ahli lembaga pergi museum, perpustakaan negeri, semua saya dah rasa tu semua. Except saya main peranan. Jadi saya pula gunakan lembaga bahasa bersama-sama dengan organisasi yang saya terlibatkan kerajaan. Jadi sehingga Tuan Ali pun tanya kat saya baru-baru ni, Latif, lembaga bahasa ada lagi ke? Dia tak tahu selama ni yang saya berjuang, saya membantu berkorban untuk kerajaan negeri melalui pengurusi ISMA dan sebagainya, saya tak tunjukkan lembaga bahasa. Saya tak mau ambil kesempatan. Jadi saya punya follower lah yang bantu saya ni selama ni. Sama yang Cik Azrina saya ni, jadi mereka dapat suka. Jadi dia pun terperanjat. Bila saya tunjuk buku saya, lembaga bahasa ada 6 buku. Aktif betul sebab Tun Ali telah menaja dulu lembaga bahasa rupanya dengan Yusuf Harun. Yusuf Harun dapat ada RM1,000. Kegiatan tau cara ni. Jadi macam kata, cara nak dapat duit tu bukan senang lah cara ni. Jadi kita bagi-bagi kerja. Jadi saya berada di mana saudara Datuk Wira pun tak cemburu dengan saya, saudara Razak apa dia cikgu apa ni yang IPAM ni pun tak ada risau, saya ada cara saya. Jadi Osman dengan generasi muda, IPAM dengan guru-guru di kalangan pelajar-pelajar, saya di kalangan guru juga, kebanyakan kepimpinan guru. Bukan pemimpin tau, pengetua-pengetua. Saya punya komiti kebanyakan pengetua. Pengetua dan leader, dan saya bersama dengan kerajaan negeri. Kita bagi-bagilah. Jadi kita bagi-bagi kerja. Jadi tak adalah rasa cemburu apa sebagainya. Bantu. Jadi bila saya balik di Malaysia, nak jalan kegiatan, tempat tak ada. Maklumlah Jabatan Kebudayaan dekat Bengkalan Rama Datuk Ira, mana ada dewan pejabat. Right. Mana kegiatan pinjam solar nasib maklumlah bukan senang. Jadi terfikirlah saya fikir baik, saya buat satu pusat kegiatan. Dari kedai saya dapat beli tanah di bawah Sungai Duyung tahun 80-an. Saya buatlah rumah, saya ada idea lah. Seperti yang kita pergi luar-luar negeri ni, saya nak buat kegiatan seni budaya. Jadi tahun 80-an, saya jual rumah saya Kuala Lumpur, saya beli tanah. Ini semua di sini ni, seksa lah. Cara nak buat. Dan saya nak manfaatkan muara Sungai Duyung sebagai kebudayaan di macam Razak fikir-fikir macam mana di luar negeri tu ada, diorang ada sini tak ada. Jadi bila saya buat macam tu, Dapina apa-apa kegiatan bahagian selatan saya buat di muara Sungai Duyung. Tu dia. Ini penama pun lalu buat mesyuarat muara Sungai Duyung. IPAM pun ada kegiatan-kegiatan pun Sungai Duyung. Ingat tak Datuk Wira, bila kita nak bincang, nak gabungkan satu majlis persatuan penuraka di muara Sungai Duyung, tak ada tempat nak bergantung. Jadi saya rasa inilah pengorbanan kita bersama. Bagi saya bukan saya, di mana Osman pun nak baju, lepas tu diorang ada seksi keluarga saya meniaga sikit kat ujung tu, lain pusat kegiatan, ada dewan dan sebagainya, ada macam hostel dan sebagainya. Jadi dalam hal ini saya rasalah pengorbanan dalam gerakan seni budaya ni mesti kuat. Kalau kita fikir kerana dapat keuntungan, platform nak naik politik ke, nak naik jadi akademik ke, nak jadi profesor ke, jangan. Sebab niche area kita tanya kita siapa dia. Jadi saya berfikir, Osman Muhammad ada caranya, Muhtar Hashim ada cara dia, saya pula maklumlah ilmuwan yang menjadi ahli lembaga pengarah, saya mastermind. Ini yang saya, Osman tahulah, saya di mastermind on state government. Semua ketua menteri yang ada tu, apa kita boleh kemukakan. Saya susulkanlah Melaka Negeri Berbudaya, Ahli Sastra, pertemuan dunia Melayu, dunia Islam. Saya di antara yang merancang, saya bagi. Jadi yang tolong kat saya ni bukan saya seorang. Ini dia satuan kita. Di mana kita berkumpul di muara Sungai Duyung. Itu kegiatannya. Jadi sekarang Cik Azrina dah memimpin, dah ada dewan besar, pejabat besar. Itu saya rasa gembira supaya ada tempat. Jadi saya berpendapat ini dalam mewarisi budaya ni,
Minat yang ada kita tenang jasa-jasa toko. Sebab tu Yusuf Harun bila dah ditawar dia kesian, saya tengok tu mak dia daripada Ipam dipinggirkan. Habis lembaga bahasa dia tolong ikhlas. Jadi sama juga bila dah naik tu pun bukan senang. Dia cari duit sana, cari duit sini, macam orang Razak kali cikgu Motasyir kata bila cakap persatuan duit penting. Budayaan pun sama. Jadi inilah kesimpulannya saya nak ceritakan. Lembaga bahasa berdiri dengan cara sendiri membentuk akademik, ilmiah sikit lah, scholarly buku dan sebagainya. Dan kami telah mengalihkan 6 buah buku. Pertama sekali bila saya pergi ke Melaka, saya tengok warisan sastra Melaka yang saya tengok ni, warisan sastra Melaka tahun 84. Bila ada Museum Sastra Melaka, itu projek negeri. Saya pun lembaga bahasa pun masuk, terbit buku. Dan yang kedua, saya buat nak kuatkan institusi adat. Lembaga bahasa ni bukan sastra saja, budaya. Jadi bila nak mengutabakan adat, saya pun kumpul lah datuk-datuk adat dan sebagainya. Saya kumpul menggunakan roda kata 6 adat perkahwinan Melaka. Ini temukan. Ini dikumpul. Dan seterusnya kita menerbitkan beberapa buku yang saya rasa antologi. Tiap-tiap buku yang kita buat, kita ada antologi. Antologi ni digunakan oleh buat tafsiran lah dan sebagainya. Hanya saya adakan misalnya pertemuan Selat Melaka. Pertemuan Selat Melaka, kita hasilkan buku antologi pelajar-pelajar macam ni, Anak Melaka. Jadi Anak Melaka, di samping ikut lawatan kembara saya ni, macam Cikgu Razak buat tu, mereka kena menghasilkan karya. Saya syaratkan. Yang kata kita dah tua-tua ni, orang kata kita nak berjalan. Kena hasilkan karya, tunjuk contoh tauladan kepada yang muda. Dan akan datang lagi pula kita punya proses, dah saya dah kumpulkan. Maklumlah saya punya ahli-ahli yang steer komiti ni yang berumur banyak. Saya kata pastikan you all semua menghasilkan karya. Jangan duduk apa. Jadi maklumlah cikgu-cikgu semua menghasilkan karya. Dan yang saya kagum sekali, anak kampung Padang Temu menjadi jatuh kasa saya. So pekerja biasa ni dapat menghasilkan lebih kurang 150 puisi. Indah sekali. Saya nak terbit. Sebab yang kita groom di bawah, semua pemula di bawah Sungai Duyung. Ini yang saya katakan, dia terbit dan bahasa dia, maklum dia darjah 6. Dah umur 70 darjah 6, tapi bahasa dia bahasa mudah. Orang kalau buat puisi, kalau terlampau simbolik dan sebagainya, kadang orang akan lagi. Kita kena bagi mudah. And then yang kedua, kami berdamping juga, saya maklumlah jadi pengurusi Institusi Malaysia Melaka dan saya kumpulkan Datuk Sidang. Datuk Sidang pun datang, dia pun seronok, dia buat nazam. Orang tua-tua suka lah nazam. Right? Sidang Abdullah ni, dia Bukit Meta, telah buat nazam lebih kurang 250 nazam. Ni saya dah kumpulkan, nak terbitkan. Orang tua ni buat nazam dia kisah penuh peristiwa dan sebagainya. Jadi inilah yang saya kata niche area kita. Saya lebih berbentuk ilmiah dan publication yang cara ni, di mana penama telah dibawa satu telah membina pelapis-pelapis baru yang ada berkembang, semua yang ada dan sebagainya. Dan saya rasa juga hasilnya saya dulu bila terlibat saya dah target, saya nak groomkan dah budak tingkatan 6. Jadi salah satu yang hasil daripada lembaga bahasa, Zain Kasturi, sastrawan Sea Award Writers. Itu pendidikan kita mula-mula tingkatan 6. Masuk kat universiti, masuk kat jabatan penulisan saya, kita groom, and then sampai di sastrawan Sea Award Writers. Zain Kasturi, semua orang kenal orang dia tak nak. Dia tak nak. Jadi ini hasil-hasil yang ada. Jadi bagi saya, kita meraihkanlah semua persatuan yang ada, jangan masing-masing bergerak dan kita bergabung. Dan Jabatan Kebudayaan ni maknanya dah ada platform pejabat cantik, cuba yang dijalinkan oleh Azrina ni satu usaha yang baik. Kita buat pertemuan apa dan sebagainya. Di samping saya dengar ada dapat bantuan-bantuan yang dibagikan dan sebagainya. Dan yang paling penting bagi saya, kita hidup dalam semangat dulu, iaitu anugerah sastra dan anugerah budaya.
Betul. Titik. Ini sangat penting. Lain cukup banyak. Ya, Ya. betul. Ibu, kita seksa. Mhm. Saya bukan dalam sistem ada, saya fight semua benda. Dia bukan mudah. Ya. Zina. Ya, betul. Maklum politik cara berfikir lain. Kalau Datuk Osman jadi ketua menteri, lain sedang saya bonding. Ini cabaran. Jadi saya Ya. kata, Zina, hidupkan nombor satu, usahawan negeri, budayawan negeri, dan yang paling penting sekali, kita wujudkan Majlis Kebudayaan Negeri Melaka. Itu mula, ya. Ini hidup sedang mati tak mau. Akhir sekali saya menjadi timbalan pengurusi majlis. Dah 10 tahun hidup sedang mati tak mau. Saya dapat simpulkan mengapa Dah kelemahan. mati dah. Dah mati. Sebab apa saya dapat tiap-tiap perbincangan semua bersemangat. Semua semangat. Tapi tak ada. Jadi saya rasa peserta-peserta penulis yang mana boleh memimpin, ayo jalan. Jadi dengan cara perancangan ini, saya berpendapat kita dapat membantu kerajaan negeri dan kerajaan negeri amat peka tentang Majlis Kebudayaan Negeri dan kegiatan. Kalau tak ada, nasib-nasib. Datuk Osman masa tu dia kuat politik, dapat ada duit. Raja mungkin nasib-nasib dah dapat duit. Macam saya pun pandai lah ikhtiar saya pada nak dapat duit kan. Jadi saya rasa tak boleh. Kita tak maulah orang karyawan yang hebat kita bunuhkan dengan pasal dia duit tak ada. Jadi jadi ini satu amal jariah kita. InsyaAllah saya akan memberi sokongan penjabatan dan sebagainya, dan saya bersyukur penglibatan saya dalam bahagian seni budaya sastra negara diiktiraf oleh kerajaan. Saya mendapat Datuk Wira, Tan Sri, semua kerana Gapena. Dan sama penglibatan saya di Melaka diambil kira. Sekolah juga lain. Saya ambil tiket budayawan, seni budaya, seniman. Jadi satu pengiktirafan. Memang duit tak adalah, projek-projek tak adalah kita dapat apa-apa. Orang budaya ni mana dia dapat ni projek, ketenangan hidup. Kita mewaris Kepuasan hidup. Kepuasan mewarisi anak-anak muda yang ada mempunyai kekuatan jati diri. InsyaAllah kita akan bertemu dan kita kumpul bersama-sama, kita raikan tone kita bila dapat bersemuka dengan karya-karya kita. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Tinggal tadi pasal antologi. Pertama baikkan antologi 15 buah antologi. 15 baru-baru ni kan yang 50 tahun lepas kan? Ya. 50 tahun lagi tu kemuncak lah kepada kegiatan yang saya buat. Kita dah sampai 50. Kita dah ada 5 antologi puisi ni daripada tahun 74. Ya. Jadi setiap tahun masa tu pakai satu style aja lah. Sekarang cetakkan. Sekarang lebih canggih lagi. Buku dah ada 6 buah buku. Ya. Dan satu lagi buku pantun Sungai Melaka tu ada 1000 buah pantun dalamnya. Harum Kesidang kita tengok itu kan. Ya, Harum Kesidang saya ada. Sekarang ni menghidup dapat bersama-sama dengan ketiga-tiga badan paling besar di negeri Melaka ini yang menggabungkan sastra, seni dan juga budaya dalam satu webinar ataupun perbincangan khas kita pada hari ini. Jadi saya kira setelah saya ambil sikitlah rumusannya daripada ketiga-tiga tokoh kita pada hari ini, saya dapati bagaimana tenaga penggerak sebenarnya dalam persatuan adalah terdiri daripada kebanyakan yang disebutlah, kalau tadi yang semua saya perhatikan, saya perhalusi, kebanyakannya adalah tokoh dari guru-guru. Ini peranan guru-guru, digabung juga dengan budayawan, digabung juga dengan ahli akademik macam Tan Sri Latif dan juga politik seperti Datuk Wira yang dia memang banyak pengalaman Datuk Wira Osman Mohamad ni dalam bidang politik, dalam bidang koperasi, persatuan Jadi sebenarnya pentadbiran dalam persatuan amat penting sekali kerana ia akan menguruskan sesuatu yang lebih besar. Apabila pentadbiran persatuan itu berjalan dengan lancar, maka wadah rakyat ni dapat dibawa ke tengah dibawa ke tengah. Jadi dia bukan sesuatu yang sia-sia. Jadi mungkin saya juga menyeru di pihak JKKN sendiri sebagai salah satu institusi seni budaya yang yang menjaga seni budaya, saya juga menyeru kepada rakan-rakan muda di luar sana penggerak-penggerak tenaga penggerak untuk sama-sama supaya memasuki semua persatuan ni, supaya dengan ada tenaga orang muda, sebab sekarang ni teknologi lebih canggih kita boleh orang yang lebih otai, contoh Tan Sri Latif, Datuk Wira boleh memberi idea dan pengalaman. Orang muda perlukan pengalaman jadi
orang muda pula pengalamannya lebih kepada teknologi. Jadi orang muda boleh menggabungkan pengalaman golongan yang lebih matang ini dengan golongan muda yang mahir teknologi, kita gabungkan dan ia akan menjadi satu integrasi yang amat baik. Macam di pihak JKKN sendiri juga, kami amat mementingkan persatuan-persatuan di bawah kita ya, sebab sebenarnya persatuan ini yang membantu menggerakkan aktiviti ya, sebab itulah macam Tan Sri Latif cakap. Persatuan bukan tempat untuk mencari wang, ia tempat untuk kita berkarya, untuk kita menggembleng tenaga dan mencurah sesuatu kepada masyarakat. Dan jabatan pula kami akan berusaha untuk membantu sehabis daya lah. Macam contoh ya, baru-baru ni saya pun ada hubungi dengan ahli penama sendiri, dengan ketua satu penama Cikgu Awi ya, saya cakap ada penerbitan ya. Daripada macam contoh daripada sekarang ni syarikat swasta pun ada memberi pelbagai orang kata dorongan ya, inisiatif keuangan untuk persatuan bergerak, contoh dengan cendana ya, yayasan Asana ya. Mereka ada juga aktiviti perbukuan, pelbagai aktiviti yang harus bergabung bersama Jabatan Kebudayaan. Jadi jabatan sendiri pun memang ada skim insentif seni. Memang setiap tahun kita minta semua persatuan membantu dan alhamdulillah tahun ini sebenarnya antara yang dapat antara persatuan silat yang Dr. Huzaifah ya dia buat. Itu yang dia dapat buat tamasya silat secara dalam talian. Itu satu kaedah baru. Jadi pada malam ini pula persembahan yang ini diterajui oleh Ikatan Persuratan sendiri. Terima kasih kerana menghantar permohonan menyahut seruan itu ya. Menghantar permohonan dan untuk menjayakan Dondang Puitika ini. Jadi ini adalah satu inisiatif yang baik ya. Bila program secara dalam talian memanglah bagi orang lama kita rasa tak seronok tak dapat bersemuka. Tetapi kita harus faham kita hidup dalam keadaan pandemik ni mungkin dalam masa 5 tahun lagi kita tak tahu. Jadi takkan semasa 5 tahun kita berdiam diri. Jadi kita perlu buat sesuatu. Jadi inisiatif kerajaan sekarang banyak program secara dalam talian termasuklah yang akan dibuat pada malam ini ya, iaitu persembahan secara dalam talian. Jadi kita kena mengintegrasikan teknologi dengan keupayaan pengalaman ya. Jadi perkongsian pada hari ini amat penting sekali saya kira, supaya kita dapat sama-sama menggembleng tenaga. Dan di pihak jabatan saya tak ada masalah ya, macam tadi Tan Sri dan juga Datuk Wira sebut pasal Majlis Kebudayaan Negeri ya. Majlis Kebudayaan Negeri biliknya pun ada di sini lagi ya. Ada bilik. Saya pun pernah cakap dengan IPAM ya. Saya cakap masa nak bermesyuarat yang pertama, saya kata kalau nak bermesyuarat kita ada biliknya. Tinggal nak datang sini saja. Dan pernahlah sempatlah juga kita dengan Ikatan Persuratan buat secawan kopi katanya program acara, sebab kita ada program di luar yang santai. Kalau semua persatuan nak boleh guna sebab dia di luar, dia tidak menggunakan dewan pun ya. Jadi sebenarnya kita nak menggabungkan satu program besar, tapi pada masa tu kita maklumlah sedia ada, lepas kita buat tu terus pandemik berlaku ya. Jadi kita tak sempat nak jayakan secara besar-besaran. Sebenarnya kita nak buat macam satu kaedah bazar sastra budaya ya. Saya nak buat sebenarnya satu karnival di mana kita ada jualan buku, ada program bedah buku, promosi dan sebagainya. Jadi mungkinlah selepas ini kita dapat mengintegrasikan keadaan ini ya. Kita kembali aktif secara dalam talian pun tidak mengapa, kerana bila secara dalam talian kebaikannya dia melangkaui sempadan geografi ya. Sebab tu kita dapat menjemput Dr. Sastri Bakri untuk membacakan puisi ya, untuk mendeklamasikan puisinya secara dalam talian, dihantar video saja. Jadi itu telah menjimatkan kos ya. Kos yang tinggi dapat dijimatkan. Sudah tentulah banyak benda-benda lain yang pro dan kos, tapi kita harus berkarya. Jadi ini sesuatu yang amat menarik sekali. Mungkin akhir kata kita minta perutusan akhir daripada ketiga-tiga tokoh kita, dimulakan dulu dengan Haji Razak. Okey. Jadi Cik Zuna sebenarnya akhir sekali yang kita perlu perkatakan apabila kita masuk persatuan ni ialah sebenarnya ahli kena faham bahawa apakah sumbangan kita terhadap persatuan. Ya. Bukannya sumbangan persatuan terhadap kita. Ya. Jika kita memikirkan bahawa apakah sumbangan kita terhadap persatuan, maka persatuan akan hidup sampai bila-bila. Itu saja. Baik. Baik, silakan Datuk Wira. Ya, saya pun serupa juga. Bila masuk persatuan tu kita bukan harap persatuan tolong kita. Kita sendiri kena main peranan untuk membantu persatuan. Itu yang saya buat tu selama 39 tahun. Baik. Jadi bila kita buat begitu, akhirnya persatuan itu boleh berjaya. Kalau kita mengharap persatuan dari tolong kita, tapi persatuan pun ada tolong ahli. Dengan khusus, dengan bengkel, macam-macam program kita buat. Seperti saya sebut tadi, setiap minggu kita buat
persembahan kebudayaan di Bukit Saint Paul. Setiap minggu kita ada program-program bengkel, panggil orang radio semua datang kan. Orang minta, saya pernah panggil dulu. Jadi semuanya itu adalah peranan pemimpin persatuan dan ahli-ahli persatuan kena ikut sama dan akhirnya persatuan itu beroleh kejayaan. Betul kan? Dan sila tip. Terkesima atas sila tip sekejap. Terkesima dia. Sila Tan Sila Tip untuk berkongsi sikit akhir kata penutup kita. Betul. Ucapkan terima kasih lah atas inisiatif Gina. Bagi saya, pengalaman saya lah. Persatuan ni kalau nak gerak, nombor satu, apa yang dia ada faedah. Jadi faedah dia bukan duit. Faedah dia dapat pergi berjalan, pergi sana, satu. Gerakan. Program kan? Kalau program tu sambil belajar lah. Kedua, ahli ramai. Tapi kita mendidik anak-anak kita supaya mencintai dan mewarisi budaya dan penulisan. Ini kita didik. Jadi dengan cara didik ni, itulah buku nak, antologi. Supaya kita bangga. Mereka tak pernah tulis. Sekali bila buku keluar, antologi dia keluar, dia rasa bangga. Bila dia pergi kat universiti, dia pun bersemangat nak menulis. Ini bagi saya lah, itu saya punya andaian. Dan paling penting, 3, Melaka, Azina kena ingatkan juga selalu dengan kerajaan, supaya jati diri Melaka kenalah dipertahankan. Salah satu organisasi yang membina jati diri Melaka ini melalui Jabatan Kebudayaan dan Persatuan Seni Budaya. Kena diperkasakan. Barulah kita bangga Melaka Bandaraya Warisan Dunia. Dondang Sayang jadi juara pantun. Tiba-tiba bila kata dondang sayang, hidup kan mati tak mau. Bila kata pemantun dah berkembangan. Jadi ini usaha bersama. Ini maruah kita. Jadi rakyat Malaysia berteraskan warisan budaya Melayu, Islam di Jujur, adat dan warisan di Kendo. Ini penting. Kalau dulu zaman kita muda-muda asyik joget lambat, ada macam untuk. Sekarang ada macam-macam hiburan yang sedang Islam dan sebagainya. Jadi saya akan ada kawan-kawan yang ada ni teruslah berjuang bersama-sama dengan kawan-kawan kita yang lain. Pastikan kita ada kegiatan. Tak mesti ramai, tapi ada kegiatan dan kita mendidik anak-anak muda mencintai warisan. Akhirnya dia akan mengambil alih tempat kita. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi perkongsian yang saya kira sangat baik sekali dan juga perutusan pesanan yang saya kira anak-anak muda di luar sana harus mengambil sebagai iktibar pengalaman ini, sebab siapa tahu mereka dulu pun semuanya anak muda waktu terlibat dengan persatuan semua anak muda. Haji Razak cepat-cepat cakap tadi. Saya masih muda lagi. Saya masih muda sampai sekarang. Jadi itu adalah satu perkongsian yang saya kira pengalaman ni penting supaya anak muda nampak jalannya macam mana kita nak membantu negara sebenarnya adalah menerusi persatuan Jadi benda-benda lain tu macam networking, macam yang Tan Sri Latif cakap, itu semua adalah bonus, nilai tambah kepada kita untuk lebih maju itu adalah nilai tambah. Jadi dengan persatuan kita dapat mengembangkan pelbagai kaedah. Jadi di pihak JKKN sendiri, jabatan kami sangat terbuka sebab itulah kalau ikutkan bahasa dan persuratan pun saya suka integrasikan semua jenis seni sebab saya pun kalau ikut latar belakang saya belajar dalam bidang visual saya grafik UiTM Melaka. Jadi saya suka menggabungkan semua cabang seni untuk bersama-sama. Kalau macam contoh di pentas teater macam Datuk Wira cakap tadi pentas teater adalah tempat terbaik yang menggabungkan semua jenis seni. Orang seni reka pun dapat menyumbang orang seni pentas dapat menyumbang, orang seni lakon dapat menyumbang, sastra karya sastra, naskah sastra boleh diangkat. Dan jabatan juga akan datang ini kami sedang berkempen untuk mengangkat hikayat-hikayat yang telah mendapat pengiktirafan dunia. Ada 2 hikayat dari Melaka iaitu Sulalatus Salatin dan juga Hikayat Hang Tuah. Kedua-duanya dah telah diiktiraf UNESCO dah lebih 10 tahun, dah hampir 20 tahun pun diiktiraf UNESCO, tetapi ramai tak tahu, ramai tidak mengambil iktibar. Orang putih lagi percaya, kita pula kata tu semua mitos dan legenda sahaja. Jadi ini adalah peranan jabatan, kita tak boleh putus asa. Kalau persatuan tak putus asa, jabatan lagi tak boleh berputus asa. Apapun orang cakap, kita harus teruskan perjuangan kita tanpa hentinya. Sampai tersasul saya cakap sebab bersemangat ni. Okay. Baiklah, saya akhiri dengan rangkap 2 pantun macam biasa. Pantun pun dah dapat pengiktirafan dunia.
Bintang di timur cuacanya baik, cahayanya sampai ke hutan seberang. Mulut manis, hatinya pun baik. Itulah budi dikenang orang. Buah pedada dalam baldi, masak nasi hari pun petang. Hidup kita biar berbudi, hinggalah mati dikenang orang. Jadi akhir kata Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Melaka mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita, Tan Sri, Datuk Wira dan juga Tuan Haji. Dan saya harap ketiga-tiga persatuan ini, Ikatan Persuratan Negeri Melaka, ya, saya menjadi ahli ketiga-tiga persatuan ni, ya. Saya sukarela menjadi ahli sebab saya pun rasa saya ingin menyumbang. Ada batasnya yang di bawah jabatan kita tak boleh terlibat. Tetapi dalam persatuan kita boleh, ya. Jadi saya menjadi ahli kepada ketiga-tiga badan ini sebab cinta saya juga kepada sastra, ya. Cuma keterbatasan waktu saya saja. Dan Persatuan Peduli Negeri Melaka, terima kasih kerana banyak membimbing saya untuk bersama-sama menerbitkan antologi, ya. Banyak mengajar saya, begitu juga dengan Ikatan dan juga Tan Sri Latif sendiri yang banyak mendorong saya jugalah dan jabatan. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar dan juga penonton maya kita pada hari ini, dan jangan lupa malam ini untuk kita menyaksikan Dondang Puitika Melaka. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.